Selamat petang, salam sejahtera. Ini keputusan terkini daripada mesyuarat yang telah dibuat oleh UMNO petang tadi. Keputusannya bukan menarik sokongan kepada Anwar Ibrahim. Ramai yang cuba meramal, kata mereka mungkin Anwar Ibrahim akan kehilangan kuasa. Mungkin kerajaan perpaduan akan tumbang. Tapi rupa-rupanya bukan itu yang berlaku. Sungguh kecewalah pembangkang, sungguh kecewalah mereka-mereka walaun-walaun penyokong-penyokong Perikatan Nasional yang mungkin mengharapkan UMNO menarik sokongan kepada Anwar Ibrahim. Kesianlah mereka kerana sangkaan itu tidak tepat sama sekali. Meleset jauh ke laut, jauh ke bulan. Tidak seperti yang dijangkakan. Barisan Nasional UMNO tidak menarik sokongan, tetapi mereka juga tidak menyatakan menyalahkan Anwar Ibrahim. Mereka akhirnya bersepakat akan merayu pada Sultan Ibrahim untuk pengampunan penuh Najib. Ini hak UMNO dan hak Najib. Tiada siapa yang boleh tolak, tiada siapa yang boleh menghalangnya. Semua rakyat Malaysia berhak untuk mendapatkan pengampunan itu. Namun, persoalan besar ialah, adakah Najib berjaya mendapat pengampunan kali kedua? Dan adakah Najib akan dilepaskan daripada penjara oleh Sultan yang di-Pertuan Agong Baharu, yang mana kita pun tahu Baginda adalah Sultan yang amat tegas, lain daripada yang lain. Saya rasa yang di-Pertuan Agong Baharu, iaitu Sultan daripada Johor, Baginda, mungkin tidak akan melayan buat seketika permohonan Najib tersebut. UMNO akan rayu pada Sultan Ibrahim untuk pengampunan penuh Najib. Disangka UMNO akan tarik sokongan, rupa-rupanya mereka rodoh. Mereka merelakan apa yang telah diumumkan dan mereka akan buat rayuan. UMNO akan mengemukakan rayuan kepada yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim bagi merayu pengampunan penuh bekas presidennya Datuk Seri Najib Razak. Perkara berkenan dimaklumkan oleh Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Lokman Nur Adam, yang menghadiri mesyuarat khas MKT di sini hari ini bagi membincangkan pengumuman semalam berhubung pengurangan hukuman dihadapi bekas Perdana Menteri itu. Sehubungan itu, beliau berkata UMNO akan menganjurkan kempen mengumpul tanda tangan ahlinya di seluruh negara dalam usaha mendapatkan pengampunan penuh diraja untuk Najib. Kita, ahli MKT UMNO, menjunjung kasih kepada yang di-Pertuan Agong ke-16 Al-Sultan Abdullah dan Lembaga Pengampunan. Namun, kita bersedih kerana Najib tidak diberikan pengampunan penuh dan UMNO akan berusaha mengumpulkan tanda tangan di seluruh negara untuk merayu yang di-Pertuan Agong ke-17 supaya mempertimbangkan sekali lagi pengampunan diraja bagi Najib, katanya selepas mesyuarat khas MKT di Ibu Pejabat UMNO sebentar tadi. Semalam Urusatia Lembaga Pengampunan Wilayah-Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri mengumumkan Najib diberi pengurangan 50% bagi hukuman penjara 12 tahun yang sedang dijalaninya sejak tahun 2022, sekaligus menyaksikan bekas Perdana Menteri itu bakal dibebaskan pada 23 Ogos tahun 2028. Selain tarik pembebasan awal itu, denda perlu dibayar oleh Najib turut dikurangkan daripada 210 juta kepada 50 juta ringgit. Namun sekiranya denda itu tidak dibayar, tempoh penjara bagi Najib akan ditambah setahun dari tarikh pembebasan beliau, dijadualkan pula pada 23 Ogos 2029. Sehubungan itu, saudara-saudara sekalian, apa pula pendapat anda? Adakah anda bersetuju dengan tindakan UMNO dalam mesyuarat mereka untuk merayu pada Sultan Ibrahim pula? Dan persoalan yang lebih besar ialah, apakah reaksi Sultan Ibrahim yang di-Pertuan Agong kita yang baharu dalam kes Najib ini? Semoga Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong diberikan hikmat kebijaksanaan yang luar biasa menangani kes ini pada waktu permulaan Baginda menjadi
yang di-Pertuan Agong. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Akhirnya Anwar menang juga dalam kes membabitkan Najib Tun Razak. Ramai orang mempersalahkan Anwar, ramai orang cuba menembak Anwar, ramai juga terutamanya pembangkang juga para pengikut Najib cuba mencari peluang untuk menjatuhkan Anwar, cuba mencari peluang untuk mengecil-kecilkan kuasa Anwar Ibrahim. Kali ini bukan saja semuanya telah ditutup mulut dengan ulasan dan penjelasan ini, malah kita semua sudah faham dan akan faham bahawa Anwar Ibrahim tidak perlu dipersalahkan. Perdana Menteri ke-10 tak patut dipersalah. Kuasa pengampunan haknya ada pada Agong oleh Norman Rezwan dari Harapan Delhi. Kes pengampunan Najib seperti dijangka mengundang reaksi pelbagai pihak. Saya telah menjangkakan ia akan memberi implikasi besar kepada kerajaan Madani kerana masyarakat ramai tidak faham proses mesyuarat lembaga pengampunan itu. Saya juga tidak terkejut dengan keputusan itu. Begitulah juga saya tidak terkejut dengan reaksi daripada pembangkang dan penyokong mantan Perdana Menteri itu. Pembangkang seperti dijangka akan menuding jari kepada Perdana Menteri yang ke-10 Anwar Ibrahim. Malah Dr. Zaliha juga menerima tempiasnya. Saya pasti Syed Saddiq Syed Abdul Rahman faham, tetapi sengaja buat-buat tidak faham apabila meminta Dr. Zaliha letak jawatan. Apa kaitan Dr. Zaliha dengan keputusan lembaga pengampunan itu? Dan yang lebih menariknya ialah sudah lama Syed Saddiq Syed Abdul Rahman tidak bersuara, tiba-tiba pula muncul melalui Parti Muda. Perkara itu yang dinyatakan iaitu pengampunan Najib diulas oleh Muda pula. Bagaimana dengan kes Syed Saddiq Syed Abdul Rahman? Apa kena-mengena Dr. Zaliha dengan keputusan yang dibuat oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong itu? Ku sangka Syed Saddiq ini bijak, rupanya tiada bezanya dia dengan Wan Faisal. Maka bertalu-talu reaksi serangan pembangkang yang pemimpin meracuni rakyat dan yang rakyat tidak tahu proses lembaga pengampunan berjalan mula memaki hamun Perdana Menteri ke-10. Kita lihat bagaimana kuasa yang di-Pertuan Agong perkara 42. Nombor 1. Yang di-Pertuan Agong berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkenan dengan segala kesalahan yang telah dibicarakan oleh Mahkamah Tentera dan segala kesalahan yang dilakukan di dalam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya, dan Raja atau yang di-Pertuan Negeri sesuatu negeri berkuasa memberi ampun, tunda hukum dan lega hukum berkenan dengan segala kesalahan lain yang dilakukan di dalam negerinya. Dalam kes Najib sebagai pesalah, dia mempunyai hak untuk menjalani proses rayuan. Bermula di Mahkamah Rayuan, jika gagal ke Mahkamah Tinggi dan jika masih gagal dalam rayuan, Najib boleh file rayuan ke Mahkamah Persekutuan. Ketiga-tiga proses itu telah Najib lalui dan dia mempunyai satu lagi peluang atau boleh diibaratkan sebagai talian hayat dengan membuat petisyen untuk mendapatkan pengampunan dari yang di-Pertuan Agong yang mempunyai kuasa memberi ampun, tunda hukuman atau lega hukuman. Proses rayuan kepada lembaga pengampunan adalah hak setiap individu yang disabitkan dengan kesalahan untuk membuat rayuan kepada raja. Jadi itu hak Najib dan Perdana Menteri ke-10 atau kerajaan tak boleh menghalangnya. Najib bukan ahli politik pertama mendapat pengampunan kerana Datuk Seri Anwar, Datuk Harun Idris dan Datuk Mokhtar Hashim juga pernah mendapat pembebasan sedemikian. Contohnya dalam kes Datuk Seri Anwar, beliau dibebaskan bukan kerana Mahathir seperti didakwa, tetapi kuasa agung sendiri apabila petisyen dihantar kepada baginda. Sepatutnya
Semua pihak menjaga adab kerahsiaan kerana lembaga pengampunan diraja ini diketuai oleh Agong dan pemimpin tertinggi di Malaysia. Menteri Komunikasi apabila diminta apa keputusan lembaga pengampunan, beliau menjawab tidak boleh beritahu walaupun dengan mereka yang rapat dengan dirinya. Katanya ringkas, saya telah mengangkat sumpah simpan rahsia. Ramai pihak terkejut apabila mendapati isu ini disensasikan. Sedangkan proses mesyuarat pengampunan ini cukup rahsia dan teratur seperti lazimnya. Kuasa pengampunan hanya pada Agong. Yang mengecewakan apabila penyokong bosku juga menyerang Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Mereka seolah-olah menyalahkan Perdana Menteri kerana tidak melepaskan Najib Razak. Padahal, kuasa pengampunan itu pada tuanku, bukan pada lembaga penasihat, Perdana Menteri, Menteri maupun Kabinet. Bersyukurlah mantan Perdana Menteri itu mendapat potongan 50%, iaitu penjara daripada 12 tahun, hanya tinggal 6 tahun sahaja. Pandangan peribadi saya, andai kata Najib dilepaskan begitu sahaja, ia akan membuatkan politik negara kembali bergolak. Bukan pembangkang sahaja, tetapi rakyat keseluruhannya hilang kepercayaan kepada undang-undang negara. Barangkali di situ pertimbangan Agong dalam keputusan Baginda. Baginda pasti telah memperhalusi sebaik-baiknya. Segala keputusan itu tidak akan membuat politik negara kembali berkocak. Untuk kerajaan perpaduan atau pimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim pula akan dilihat tiada bezanya dengan kerajaan terdahulu. Malah akan difitnah mencampuri urusan undang-undang negara. Kesan politik kepada Perdana Menteri ke-10 sendiri, reformasi yang cuba dilakukan akan terencat malah diragui oleh kawan dan lawan. Malah, kerana isu Najib dahulu mendapat liputan meluas di seluruh dunia, pastinya akan memberikan implikasi besar kepada pelabur yang akan kembali tawar hati membuat pelaburan di negara ini. Mengakhiri penulisan ini, saya melihat keputusan Baginda sangat tepat dan adil untuk semua. Tiada siapa menang atau kalah. Yang lebih penting, penyokong bosku perlu fokus untuk keyakinan rakyat. Kes 1MDB yang telah mencalar imej parti keramat ini perlu bangkit semula. Jangan salahkan sesiapa. UMNO tewas teruk dalam 2 pilihan raya sebelum ini. DAP pun tidak bersama mereka. Ini bukan isu bersama dengan PH atau tidak, tetapi bagaimana mereka ingin memulihkan keyakinan orang Melayu yang menolak parti itu sejak 2018 lagi. UMNO kena ambil peluang sebagai sebahagian daripada kerajaan dengan kuasa yang ada untuk mereformasikan negara dan parti. Ia tentang masa depan negara dan parti, bukan individu yang datang dan pergi. Kita kena fokus dalam reformasi negara. Ini adalah harapan rakyat. Selepas negara kita mengalami krisis ekonomi sehingga terhutang sebanyak 1,5 triliun akibat pengurusan negara yang lemah dan korup. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.